Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today I want to present about my final year project. Okay, for my system, I do the system for tuition receipt management system. Okay, before that, my name is Ahmad Sadruddin bin Zainuddin. Metric number S49135, and my supervisor is Dr. Rabi'i bin Mamat. Okay, now we can see here there is a main objective for our system. Okay, firstly, to identify the requirement of the tuition receipt management system, then to designing a receipt management system, and also to develop and test receipt management system. Okay, now what can we see? Here are use case for tuition receipt management system. Okay, we have three actors. Firstly, admin tuition, staff tuition, and also parent. Okay, for admin tuition, firstly, when they want to use this system, they need to log in, that's mean sign up for their account, and then register tuition, and also register staff account to make easily staff tuition to log in this system. Okay, for staff tuition, they can manage personal information, then manage package tuition, and also manage student account, and make a payment for student, and also manage a payment. Okay, for parent can only view the payment, and also have a optional either they want to print a payment, that's mean print receipt, or just view. Okay, now we go to system demonstration for tuition receipt management system. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebagaimana yang dapat kita lihat, ni merupakan homepage bagi tuition receipt management system. Okay, sekarang yang dapat kita lihat, dia mempunyai uh, admin, staff receipt, and also parent lah. Okay, pertama sekali admin perlu sign up dia punya account sebelum dia boleh menggunakan sistem ni lah. Okay, untuk sistem ni admin perlu akses pada internet, kerana sebelum dia boleh login, selepas pada register nanti, sebelum dia boleh login, dia perlu pakai validation code yang dihantar melalui email. Okey, oleh itu admin perlu memakai email address yang validate lah. Okey, untuk admin ID ni saya masukkan UM Terengganu 1. Okey, admin name ni saya masukkan Dr. Rabi'i bin Mamat. Okey, untuk email address saya masukkan yang saya punya email address yang validate punya email. Password ni kita masukkan 1111 pakai 1. Okey, sign up. Okey, sekarang kita dapat lihat email. Okey, sekarang kita maaf ya. Okey, sekarang kita dapat lihat dia akan hantar validation code melalui email yang kita daftarkan tadi. Okey, sebagai contohnya validation code dia merupakan JSCLH. Okey, untuk admin masukkan tadi UM Terengganu. Sekejap. Okey, UM Terengganu 1. Okey, password yang kita masukkan tadi merupakan 111, dan ni merupakan verify code.
JSCLH, sama dalam email JSCLH. Okey, UMT Terengganu 1. Kalau saya masukkan variation code yang salah, sebagai contohnya JJJJ, okey, dia tetap tak boleh masuk. Okey, walaupun saya masukkan password yang dia dah set tadi 1111, okey, mesti sama, dia tak boleh juga masuk, sebab dia perlu, bagaimana yang saya beritahu tadi, dia perlu masukkan validation code yang dihantar melalui email. Okey, JSCLH. Okey, sekarang kita dapat lihat, kita dapat masuk. Okay, welcome to UMT Terengganu 1 lah ni, ID ni, ID admin. Okey, mula sekali dia perlu daftar dia punya institution. Okay, sebagai contohnya institution ni, saya masukkan Terengganu 1 lah. Okey, institution name ni tuition. Address ni saya letakkan, okey, untuk jam balah ni constitution. Okay, admin ID ni dia tak boleh nak edit ke apa, sebab kita dah sign up tadi, kita pakai UM Terengganu 1 tadi. Okay, register. Okay, sekarang kita dah register institution tu, tuition tu. Okay, sekarang kita perlu add staff. Okay, sekarang ni kosong sebab kita tak add lagi. Okay, add staff. Okay, staff ID saya masukkan University 1. Name Zaliha. Address, okay, saya masukkan Pantai Cempedak. Okay, password ni kita just masukkan dulu password untuk staff. Okay, sebagai contohnya saya buat sistem ni juga berdasarkan e-learn, di mana student ni untuk dia login dia punya untuk login MyNemo, dia perlu masukkan pertama sekali S49 tu sebagai metric card, metric number, dan juga password itu merupakan IC. Okay, sebagai contohnya saya ni masukkan juga password untuk Zaliha. Sebagai contohnya saya masukkan 1111 lah, lebih mudah. Okey, institution ID ni macam tadi, tak boleh nak edit sebab kita dah daftarkan tadi. Okey, contact number saya masukkan 019. Okey, staff IC ni dia merupakan kontrol data, dia tak boleh lebih pada 12 dan juga kurang pada 12. Okey. Okey, staff postcode ni saya masukkan 67090 City Kuantan. Okey, wilayah persekutuan masukkan Pahang. Okey, register. Okey, register record. Okey, apa yang kita dapat, kita lihat kat sini, masuklah untuk data ni. Okey, saya add satu lagi. Tujuannya bila nanti staff dia login, dia sebagai macam tadi yang dia dah daftarkan, dia just boleh edit ataupun update dia punya data sahaja, dia punya record sahaja. Okay, satu lagi saya masukkan staff ID University 2. Okay, name saya letakkan City lah. Okay, address masukkan Teluk Ketapang. Password saya setkan 1111 untuk lebih mudah, ataupun 2222 lah. Okay, macam biasa tak boleh edit. Okay, staff contact saya ambil yang dah ada. Okay, staff IC kita masukkan yang macam saya cakap tadi, 97. Okay, yang ni yang dah auto fill sebab kita dah pilih tadi Teluk Tapang semua. Okay, Terengganu. Okay, register. Okay, sekarang kita dapat lihat
yang staff yang kita dah daftar tadi lah. Okay, macam biasa kita boleh update dia dan juga add. Okay, untuk update sebagai contohnya saya update Zaleha. Saya tambahkan satu I dekat belakang. Okay, kita dapat lihat. Okay, adalah kena masuk dah Zaleha. Okay, sekarang kita sekejap. City satu. Okay, sekarang kita login pula sebagai staff. Okay, sekarang kita masuk University 1. Okay, password kalau saya salah masuk macam tadi, saya set 1111. Sekarang saya masuk 2222. Okay, dia still tak boleh masuk lah. Okay, University 1. Okay, ni merupakan homepage bagi staff di mana dia boleh manage dia punya profile lah. Seterusnya dia boleh add student package dan juga payment. Okay, untuk functional requirement ni, staff macam ada rules dah di mana management profile ni dia boleh manage bila-bila masa. Okey, untuk add student, add payment dan juga add student package dia tak boleh sesuka hati lah kerana dia ada relate lah. Sebagai contohnya staff perlu add student package first, then dia proceed pada add student dan juga make a payment. Okey, ini kerana bila dia add student, nanti dia akan ada satu field di mana um, package ID. Package ID ni macam kalau e-learn ni package ID subjek lah, CSE 3301 sebagai contohnya. Kalau untuk student ni, untuk add student ni dia auto generate dia punya ID package. Okay, sekarang saya proceed pada add student package. Okay, session ni saya pilih 2020. Okay, type of package ni sebab yang saya tak letakkan macam yang ni juga, macam SPM, PMR, UPSR ni sebabnya kadang pusat tuition ni ada package yang special semasa tutup sekolah ke apa. Sebagai contohnya package Ladybird, package mengejar subjek ke apa. Okey, macam ni staff boleh masukkan apa jenis package yang ditawarkan di pusat tuition. Sebagai contohnya saya masukkan package SPM lah. Okay, SPM. Subjek ni macam biasa dia boleh masukkan apa saja subjek yang dia nak lah. Contohnya BM. Okey, saya masukkan ni. BM Sejarah, BI Pendidikan Islam, Geografi dan juga AdMed. Okey. Untuk price ni dia boleh tetapkan berdasarkan pusat tuition tawarkan lah. Sebagai contohnya saya letakkan sini 100. Okey, untuk institution ID macam biasa dia tak boleh nak edit ke apa, memang dah auto generate, auto fill. Okey, register. Okey, bila kita review record, okey masuk sekarang macam biasa dia boleh update, delete, add semua tu. Okey, saya add satu lagi dulu. Ni saya masukkan UPSR. Okay, subjek saya masukkan yang ni yang dah ada. Okay, price ni saya letak 90 sebagai contoh. Okay, Terengganu biasa dah register. Okay, sekarang kita dapat lihat macam biasa masuk. Okay, yang untuk package ID ni dia merupakan auto generate lah, macam yang saya cakap tadi. Jadi staff perlu ingatlah untuk 14 ni untuk SPM, 15 ni UPSR. Okey, saya kalau saya edit, okey dia just boleh edit session, subjek dan juga price je lah. Ni saya letak 120. Okey, ataupun saya add satu lagi 20. Package ni saya masuk PT3. Subjek ni saya masuk yang ni.
Price ni saya masuk 90 ke apa, register. Okey, dapat kita tengok. Okey, macam biasa masuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya sambung balik bagi version yang seterusnya. Okey, maaf sebab saya punya screen recording ni dia setkan just 15 minit untuk satu video. Okey, sekarang ni merupakan package yang saya dah register tadi. Okey, sekarang kita pergi pada add student. Okey, untuk add student ni nama saya masukkan nama saya Saduddin. Okey, IC ni macam yang saya bagi tahu tadi, dia perlu cukup-cukup 12 digit. Dia tak boleh kurang dan juga lebih. Kalau dia kurang, apabila kita register ni, recordnya tak masuk dalam database dan juga tak paparlah dekat display nanti. Okey, kalau lebih tu memang tak boleh sebab saya dah setkan dekat code dia merupakan HTML coding yang saya setkan 12 saja. Contohnya kalau saya masuk satu ni, okey, dia limit sampai 12 digit. Okey, IC saya masukkan 605 11 5555. Okey, contact number saya masukkan 09, address Tarik. Okey, untuk postcode 20050. Okey, city Kuala Terengganu. Okey, student state ni Terengganu. Okey, IC macam biasa tak boleh lebih 12 dan juga tak boleh kurang. Okey, institution ID ni staff tak boleh nak update ke apa sebab dia based on pada admin yang daftar sebab dia merupakan primary key. So sekarang ni dia foreign key lah, dia berkait. Okey, untuk package ID ni sebagaimana saya beritahu, package ID ni based on dia merupakan auto generate. Okey, dia based on pada package yang kita register. Okey, sebagai tadi kan saya masukkan 3 untuk package ID, SPM, UPSR dan juga B3 lah. Okey. Ni yang ni mewakili package tu lah. Okey, contohnya saya masuk 16. Okey, register. Okey, kita view record. Okey, ada 16. Okey, saya add lagi. Saya masukkan satu lagi nama ni. Okey, ni saya masukkan tak cukup lah 12. Okey, contact number saya ambil je yang dah ada. Ni contoh Okey, yang ni pun sama, tak cukup. Okey, ni 15. 15 register. Okey, sebagaimana kita dapat lihat, dia tak masuklah dekat dalam database dan tak display dekat sini. Okey, sekali lagi saya add student, masukkan okay. Yang contact number saya ambil yang dah ada. Address 8, postcode 3. Okey, per IC macam biasa. Okey, ni yang saya ambil 16. Okey, register. Okey, kita dapat lihat sini. Okey, masuk macam biasa. Bila update, delete semua tu. Okay, contohnya saya delete ni. Okey, saya add balik. Okey. Sembilan. Contact number saya ambil yang tadi. Okay, address rumah tu, postcode. Okey, macam biasa. Okey, yang ni saya ambil 16 lah, register. Okey.
Okay, kita dapat lihat masuk. Okay, kita juga boleh update lah macam biasa. Jadi ni saya letak S. Okay, untuk IC ni memang dia dah tak boleh lah. Kalau dia tersalah IC, dia perlu delete semula. Okay, package ID. Okay, package ID ni dia tak boleh nak update semua. Yang dia just boleh update yang nama, number phone, address, postcode, city, state dan juga parent IC. Okay, edit. Okay, dapat lihat sini ada S lah. Okay, sekarang kita proceed kepada functional requirement seterusnya, iaitu add payment. Okay, untuk add payment ni, student IC ni student bila student datang pada staff, dia nak buat pembayaran, dia just bagi tahu je dia punya IC. Sebagai contohnya yang tadi, yang ni yang dah didaftar lah tadi. Sebab kita daftar 2 je kan. Okay, contohnya saya ambil yang ni. Okay, search. Okay, sekarang ni dia dah keluar nama dia, price, session dan package apa yang dia ambil tu, package ID tu. Dia just bolehkan masukkan bulan berapa je yang dia nak buat pembayaran. Sebagai contohnya sekarang ni bulan Jun, tahun saya pilih tahun 2020. Okay, make a payment. Okay, sekarang ni kita dapat lihat ini merupakan payment view lah. Okay, untuk date of payment ni dia masuk current date. Okay, ni sebagai bukti bila yang dia dah buat. Maka contohnya dia buat hari ini 6 hari bulan 7 2020. Okay, ni month ni Jun, dia bayar untuk bulan Jun. Tahun ni lah. Okay, kalau dia nak buat sekali lagi, sebagai contohnya add payment untuk yang satu lagi Zanuddin tu, yang ni search. Okay, dia pun nak bayar juga bulan Jun 20 make payment. Okay, sama. Okay, macam biasalah. Okay, kalau sekali lagi, kalau dia nak buat pembayaran lagi yang Sadruddin tu, okay, yang ni nak bayar bulan Julai tahun 2020. Okay, dia payment. Okay, sekarang ni adalah dia susun mengikut abjad di depan. Kiranya mudah untuk staff search lah untuk membuat rujukan. Okay, sekarang ni dia juga parent boleh menyemak lah untuk student ataupun anak dia yang dah buat pembayaran. Okay, sekarang ni kita proceed kepada parent. Okay, IC number ni saya masukkan yang tadi, yang Sadruddin punya. Okay, dia login. Okay, sekarang ni parent dapat view recordnya yang sama student IC je yang dia boleh lihat. Kalau yang tadi Zanuddin tadi, dia tak dapat lihat lah. Okay, ni bukti lah kiranya dia tak boleh update ke apa, dia just boleh view je. Okay, kalau kita dapat lihat kat sini, dia dapat mempunyai optional untuk sama ada nak print ataupun tidak. Kalau nak print, dia just tekan start print. Okay. Okay, sekarang kita dapat lihat kalau dia nak print, dia just tekan print je lah, button print. Lepas tu dia boleh buat sebagai rujukan receipt dia. So, okay. Okay. Untuk saya punya sistem ni, dia tak limitkan pada satu pusat tuition saja. Bermaksud banyak pusat tuition boleh daftar menggunakan sistem ni, dan segala data yang didaftarkan oleh admin, dianya tidak bertindan. Maksudnya kalau admin seterusnya merupakan daripada pusat tuition universiti 3 lah sebagai contohnya, nanti dia akan display dia punya pusat tuition je. Maksud saya dia punya data je lah.
Kiranya dia tak bertindak sebagai contoh, staff pun sama. Bila dia masuk tu untuk package tu, dia tak display package yang dah pusat tuition daftarkan. Kiranya untuk pusat tuition A je. Kalau dia daftar untuk pusat tuition A tu, just untuk package pusat tuition A je dia paparkan. Okay, saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.